العظيم الذي لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله اللهم صل على سيدنا محمد. ويقال هو حبس النفس على مشاق التكليف لطلب الجزاء عليه وأوساطها الرضا وهو الطمأنينة بمراده تعالى أي من إرادته. قال المؤلف رحمه الله ta'ala. Qala wa yuqalu, dan dikatakan, huwa habsun nafsi ala masyaqit taklifi. Qala wa yuqalu, dan dikatakan, huwa, yaitu sabar, ialah habsun nafsi, menahan diri, ala masyaqin nafsi, menahan diri di atas segala kepayahan taklif. Wa habsun nafsi ala masyaqit taklifi, yaitu menahan diri di atas segala kesusahan, kepayahan taklif. Li talabil jazai alaihi, kerana mengharapkan balasan di atasnya, di atas sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala wa yuqalu, dan dikatakan, wa habsun nafsi ala masyaqqi taklifi, iaitu menahan diri di atas segala kepayahan taklif. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu makna ataupun definisi yang lain yang diberikan terhadap makna sabar, iaitu menahan diri di atas kesusahan-kesusahan taklif. Taklif maknanya hukum yang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Maknanya kita ialah orang yang dipertanggungkan ke atas kita hukum taklifi. Hukum taklifi, hukum yang dibangsakan kepada taklif. Hukum yang dibangsakan kepada taklif. Apa taklif? Taklif ialah pemberatan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, hukum taklifi. Hukum ni diberatkan ke atas kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa dia hukum taklifi? Hukum taklifi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu dia panggil hukum, ya, hukum 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Ini 5 ni ialah hukum yang diwajibkan ke atas kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, setiap orang yang menanggung hukum yang 5 ni dia panggil mukallaf. Mukallaf maknanya orang yang dipertanggungkan ke atas dirinya hukum taklifi. Hukum taklifi ni hukum yang diberatkan ke atas kita. Contoh kita kata macam wajib. Wajib tu apa? Sembahyang, puasa, zakat, haji, tutup aurat dan sebagainya. Dan hukum taklifi ni nak tahu dia kena mengaji. Setiap orang yang ada akal, setiap orang yang dia Islam dan berakal, orang tu ialah orang mukallaf dia panggil. Kalau dia Islam, lepas tu dia berakal, maka dia ialah mukallaf. Maknanya hukum 5 ni dipertanggungkan ke atas dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang bukan Islam, dia tak diberatkan lagi dengan hukum taklifi. Orang Islam kalau dia masuk Islam, wajib. Bila mana tak masuk, tak ada paksaan untuk masuk Islam. Sebab Islam dia nak orang yang masuk Islam masuk dengan rela. Sementara kalau dah Islam, wajib. Wajiblah orang tu dengan hukum taklifi. Macam mana boleh menjadikan seorang tu Islam? Iaitu dengan masuk Islam. Yang kedua, dengan sebab Islam mak dan ayah dia, jadilah dia seorang Islam. Yang ketiga, dengan masuk Islam, salah seorang daripada ibu dan ayah dia, kalau dia masih kecil, dia masih belum baligh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia masih belum baligh. Okey, yang kedua, yang masih belum baligh, masuk Islam salah seorang daripada mak dan ayah dia, dia pun jadi Islam.
Yang ketiga, dengan sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Islam kedua-dua mak dan ayah dia, jadilah dia seorang Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana dia balik, jadi automatik dia Islam. Dan kalau dia berakal, hukum 5 tu wajib kat atas diri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hukum-hukum Allah ni, wajib, sunat, haram, makruh, harus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap diri kena sabak menanggung hukum ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang laki-laki, dia kena jaga sempadan dia dengan orang perempuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Arak tak boleh minum, zina tak boleh, tu hukum dia haram. Kalau ikut nafsu dia nak buat, tapi yang menegah dia hukum, menegah dia hukum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau dia buat, nanti dia akan disiksa, dibalas oleh Allah dengan sisaan neraka. Macam kerajaan lah, dia buat undang-undang, SOP, dia buat denda, orang tak berani. Jadi begitulah hukum Tuhan pun. Hukum Tuhan, orang mukallaf wajib patuh. Kalau tak patuh, akan dihukum dengan sisaan di dalam neraka. Ataupun hukum dia hilang keredaan Allah kat dia. Jadi orang beriman tak mau hilang keredaan Allah. Dia nak duduk dia di dalam keredaan Allah saja. Jadi hukum tu membentuk kita menjadi seorang yang baik. Kalau undang-undang sekular, undang-undang tu jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pengawal, sehingga seseorang itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad akan jadi seorang warga negara yang baik. Tapi kalau warga negara yang baik, dalam negara mungkin baik, luar negara tak baik lah. Dia dah keluar daripada negara tu boleh buat benda yang haram, jadi mungkin dia buat benda yang haram. Dalam negara dia tak buat sebab dia warga negara yang baik. Bila dia luar daripada negara, dia tak warga negara lah. Dalam Malaysia, benda hak tak boleh buat, mungkin dia buat, bebas nak buat, dia pay talent sudah, contohnya. Tapi kalau seorang tu jadi seorang Muslim yang baik, di mana pun dia duduk, dia akan jadi orang baik. Allahumma salli ala sayyidina. Hatta kalau dia terkeluar daripada dunia ni, hidup di langit tu, contohnya, pun dia akan jadi seorang Muslim yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Li talabil jazaa'i alai. Jadi pasal apa dia patuh pada hukum syarak? Pasal apa dia patuh pada hukum taklifi? Kerana dia kerana menuntut ia akan balasan di atas sabar. Sebab dia nak balasan dia terhadap sabar dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibarat dia tak ada benda, tak ada perkara yang paling banyak pahalanya melainkan pahala sabar. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu Allah peringat dalam Quran tentang orang yang baik-baik, orang yang tak rugi ialah orang yang selalu berpesan di atas sabar. Sabar. Nak buat hak Tuhan suruh ni berat, buat dengan sabar. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa awsatuha. Jadi permulaan maqam perjalanan pada Allah ialah sabar. Sementara wa awsatuha, pertengahannya,
wa awsatuha wa awsatul maqamat, mana dia pertengahan makam jalanan kepada Allah ialah ar-ridha, ialah ridha. Wa awsatuha, dan pertengahannya yaitu awsatul maqamat fi suluki tariqi ila Allah. Taib. Seorang tu dia tak akan duduk di makam sabar, dia tak akan duduk di makam ridha melainkan dia telah sempurna di makam sabar. Macam gear kereta automatik, dia tak masuk gear seterusnya melainkan kena sempurna gear sebelumnya. Tu dia tu sebab gear sebelumnya telah sempurna, baru dia boleh masuk gear lain. Kalau kita atas kereta manual, boleh terus gear 3, mampu kereta tu. Dia kena satu dulu, terus masuk gear 3, tak boleh jalan. Begitulah seseorang dalam perjalanan pada Allah. Sabar ni, yang pertama, sabar di atas murad Allah. Sebab tu selalu saya sebut, kita dengan Tuhan ni, kita kena, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sanggup untuk berada. Kita kena sanggup, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menempuh sebarang nasib dalam hidup. Jadi subhanallah, contohnya orang yang Tuhan nak bagi senang tak datang menggolek. Tuhan, bila mana seorang tu Tuhan nak bagi senang, Tuhan bagi dia susah lu, susah sesusah-susahnya, sampai semua pengalaman susah ni tempuh belakang. Tapi dia sanggup, dia tahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi dia tak apa, dia tak protes Tuhan, dia tak bantah, dia ikut je Allah. Sampai dia benak-benak dia sabar sungguh, sampai tak ada pengalaman susah yang dia tak tempuh. Semua dia tempuh habis. Sebut cerita tentang tu, dia tahu dah tempuh dah. Hidup macam ni, tahu dah tempuh dah. Jadi barulah Allah Ta'ala, bila dia sempurna di satu makam, barulah Allah bagi kat dia makam yang berikutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau orang tu benar-benar sabar, jadi dia akan sampai di makam redha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makam redha ni ialah makam raditu billahi rabba. Aku redha Allah jadi Tuhanku. Maknanya kalau hak tu takdir Allah, mentadbir kita, alhamdulillah. Macam Siti Hajar, ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Allah Ibrahim bawa dia dan Nabi Allah Ismail bertinggal di Mekah. Negeri tak ada apa, pokok kayu pun tak ada, bukit-bukit batu ya, pitak tu. Lepas tu bila letak, langsung Nabi Allah Ibrahim beralih meninggalkan. Ketika itu kata Siti Hajar, wahai Ibrahim, ni perintah Allah ke? Ya. Alhamdulillah, kalau perintah Allah aku redha. Faham tak? Ni perintah Allah kan, dia tanya. Ya, perintah Allah. Kalau macam tu aku redha. Tu makam redha. Jadi subhanallah, redha ni maknanya suka. Kalau hak ni Allah tetap, tak apa. Jadi tu makam orang yang dah dikasihi oleh Allah. Jadi pasal apa dia redha? Sebab yang tetapkan itu kekasih dia.
Jadi beza kita berkasih dengan orang dan Tuhan tentu. Kalau kita berkasih dengan selain daripada Allah, kalau orang tu buat yang tak kita suka, kita tak suka. Tapi Allah, kalau dia buat kat kita benda yang berat, ujian yang berat, tetap kita redha. Itu hebatnya cinta kita pada Allah. Tu baru cinta hakiki dia panggil. Cinta sungguh. Allah buat apa kat kita? Semua tak apa. Kalau cinta sama-sama makhluk, kalau dia buat lebih kurang kat kita, bercerai. Putus. Sebab itu kata ulama, fa khairu man tashab maulaka ya ayyuhal insan. Sebaik-baik orang yang kamu buat rakan dan teman Tuhanmu, wahai manusia. Subhanallah, sallallahu sayyidina Muhammad. Jadi bertemanlah dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa yuqalu huwa habsun nafsi ala masyaqit taklifi li talabil jazai alaihi, sebab kita nak pahala sabar. Qala wa awsatuha, dan pertengahan segala maqam ialah ar-ridha, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penaja kita pada pagi ini, yang pertama grup infak Masjid Darussalam 1 5, 8, 9, 13, 15, 18, 19. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khususnya Puan Sya'roni minta Allah Ta'ala mudahkan untuk mengerjakan umrah, amin. Dan seterusnya Puan Mazni, Puan Zaliha, dan juga adik Syekh Muhammad Baik Buhaiqi dan adik Johan bin Aman. Moga Allah mudahkan dan sembuhkan daripada Covid, amin. Khususnya Puan Wahida minta didoakan urusan temudaga anak dimudahkan, amin. Khususnya grup infak Masjid Darussalam 20, 21 dan 23. Khususnya Kak Ani, anak-anak dan arwah ibu, ayah dan suami tunjang Jitra, Allah yarham Muhammad Azmil bin Abdul Hamid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Selayang, Siti Fatimah Omar sekeluarga Taman Mehran Jitra, Laila sekeluarga Slim River, Rosita, mohon doa mak dan mak mentua serta adik-adik sembuh daripada Covid. Jadi kita doakan insya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa mereka dan kita, sehingga kita semua mendapat keridaan Allah sepanjang masa. Moga-moga dalam hidup kita sentiasa dimudahkan Allah untuk menjadi hamba Dia. Mudah-mudahan Allah selalu buka hati kita untuk kita mendapat nikmat keberkatan dalam hidup. Mudah-mudahan Allah buka semua hati orang-orang yang kita sayang untuk merasa keindahan menjadi hamba Dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusan kita dalam hidup ni. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk jadi hamba-Nya yang diridhai. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita di dunia dan semua hajat-hajat kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.